الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT di atas limpah kurnia Allah, kita masih lagi dapat beramal ibadah. Mudah-mudahan amal ibadah kita termasuk dalam amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk tazkirah pada malam ini, syukur saya sebut sedikit mengenai kematian, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah mencipta mati, dan mati yang diciptakan oleh Allah itu akan dirasai oleh setiap umat manusia, di mana Tuhan berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasai mati. Dalam ayat ini Tuhan sebut setiap yang bernyawa, bukan setiap yang bernyawa akan mati, tapi Tuhan sebut setiap yang bernyawa akan merasai mati. Mana mati itu akan menyebabkan kita terasa sakitnya. Kerana itulah antara doa yang kita baca selepas baca surah Tabarakan dari wahawin alaina sakaratil maut, dan ringankanlah semasa kami menghadapi sakaratul maut. Isteri Rasulullah yang tersayang, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, semasa saat menghadapi sakaratul maut, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai melihat Khadijah, Nabi rasa tak sampai hati, sedih Nabi kerana menghadapi getir-getir saat kewafatan Khadijah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tengok Siti Khadijah menghadapi sakaratul maut. Nabi rasa tak tahan, lalu Nabi letakkan Khadijah di atas bantal dan Nabi keluar di ruang rumah, keluar di rumah, dan Aisyah dan Khadijah masa itu memanggil anaknya Fatimah dan memberi Fatimah, wahai Fatimah, tolong kamu bagi tahu ayah kamu, minta supaya kain kapan aku nanti salah satu daripadanya serban yang Nabi pakai masa terima wahyu. Aku nak wayak, aku nak minta wahyu, butuh nak wayak kayamu supaya beri kain serban dia buat kapan aku masa mati, kerana aku takut seksa kubur. Siti Khadijah Ummul Mukminin rasa takut seksa kubur. Kita tak tahu lah lagu mana. Bayangkanlah kita lagu mana, macam mana taraf kita dengan Khadijah, jauh jelas. Khadijah yang begitu tinggi martabat dia, taraf dia, menyatakan kepada anaknya Fatimah, aku takut siksa kubur. Minta kain serban ayah kamu supaya buat kapal aku semati. Nabi masa duduk kat luar tu, tiba-tiba datang Jibril, turun Jibril dan memberitahu Nabi, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, Allah kirim salam pada Khadijah. Allah kirim salam pada Khadijah. Begitu penghormatan Khadijah sehingga Allah kirim salam
kita bila teringat pada sesiapa yang kita sukai, biasa bila ada orang yang pergi tempat orang yang kita sayangi, orang yang kita kasih, orang yang kita hormati, maka kita akan jumpa betul salam dia. Itu agak penghormatan. Tuhan kirim salam pada Khadijah, bagi tahu pada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, Allah kirim salam pada Khadijah. Dan ketika itu juga Jibril membawa kain kafan daripada syurga, 5 kain kafan. Salah satu daripadanya kafan untuk Siti Khadijah. Istimewanya Khadijah, ia minta serba Nabi, tapi Allah bagi kain kafan daripada syurga Khadijah. Nabi bila Jibril bagi tahu pada dia Tuhan bagi salam, lalu Nabi masuk ke dalam bilik semula, pergi kat Siti Khadijah, angkat kepala dia, dan Nabi kata, wahai Khadijah, Allah kirim salam pada kamu. Khadijah bila dengar saja Tuhan bagi salam, Allah bagi salam, Bika bangun lalu dari keadaan sakit tu, lazah nak mati, sakaratul maut. Bila dapat berita bahawa Allah kirim salam ke dia, maka Khadijah bangun. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Itu baca ayat selalu kita baca, jadi diri kita selepas main. Khadijah baca, dan ketika itulah bila bangun, Khadijah berpuas mula di atas ribuan Nabi, Khadijah wafat. Itu kisah Khadijah. Dan untuk tazkirah kita kena ingatlah keadaan sakaratul maut amat menggerunkan. Kerana itu doa kita selalu panjatkan pada Allah, wa hawwin alaina sakaratul maut. Dan untuk tazkirah pada malam besok, insyaAllah saya akan sampaikan juga berkaitan dengan akhirat, iaitu kita perlu ada, terutama dalam bulan Ramadan ini, kita perlu ada stok penimbal air yang dapat memadamkan api neraka, yang kalau masa di padang mahsyar nanti api neraka akan menjelang lidah dia tu, ya, pucuk dia tu akan senang bagi orang yang duduk di padang mahsyar. Dan ketika itu akan ada air yang disiram oleh malaikat, di mana dengan siraman air tersebut api neraka itu padam. Hebatnya air tersebut. Jadi insyaAllah pada malam besok kita akan sebut apakah jenis air tersebut. Wallahu a'lam.